وآله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kita bertemu sekali warahmatullahi lagi wabarakatuh. malam ini. Alhamdulillah. Menyambung bincang kita dalam Tadabbur Surah Tilawah dan Tadabbur Surah Yasin. InsyaAllah, Alhamdulillah, hari kita berada pada 8 Zulhijjah, esok hari yang ke-9. Dan sahabat saudara mara kita yang menaikkan haji, mereka hari ini memulakan gerakan untuk berwukuf di Arafah. Setelah semalam mungkin ada yang tidur dulu di Mina, ataupun ada yang baru hari ini berangkat terus ke Arafah. Maka kita mengharapkan mereka diberi kekuatan untuk, kira ni sekarang waktu untuk apa, performance punya time lah, waktu pertunjukan, persembahan. Ini waktu dia. Sebelum ni berlatih kan, sekarang ni ini waktu dia, waktu untuk nak waktu beraksi. Dan dengan ramainya orang di sana dan tu cabaran, tetapi kita mengharapkan mereka dikurniakan kekuatan, keampunan dan diterima amal mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Kita di sini, kita nak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla juga. Kita berada pada hari yang ke-8, hari Tarwiyah. Besok hari kita hari yang ke-9. Maka galakkan kita untuk berpuasa dan juga banyak berdoa serta melakukan amal kebaikan sebanyak yang mungkin. Kita berinfak, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini kalau kita lihat, maaf ya, saya ni berada di luar kawasan. Bawa ayah saya jumpa dengan doktor lagi. So dia agak kepenatan sikit hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, bila kita bercakap tentang ibadah haji, satu perkara yang kita nak beri perhatian bersama-sama ialah ibadah haji ialah satu. Kalau kita lihat, kita daripada Mekah pergi ke Mina ataupun terus pergi ke Arafah, kemudian akan ke Muzdalifah dan seterusnya. Maka memberitahu kepada kita perjalanan haji ia adalah satu bentuk perpindahan. Kita berpindah-pindah, kita bergerak-gerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Maka untuk kita yang setelah menunaikan haji, kita perlu menyedari bahawa dalam kehidupan kita, kita akan sentiasa bergerak-gerak dan juga berpindah-pindah. Maka pergerakan dan perpindahan kita daripada sebelum ini tak berapa nak baik kepada yang lebih baik. Itulah falsafah yang Allah letakkan dalam ibadah haji. Kita kena sentiasa bergerak dan berpindah daripada sebelum ini yang tak berapa baik kepada keadaan yang lebih baik. Bergantinya tahun, bergantinya bulan, minggu dan juga hari, kita perlu sentiasa bergerak dan juga berpindah. Jangan berada di tempat yang sama lama. Kadang orang terlampau lama berada di tempat yang tak baik, ataupun terlampau lama berada di tempat yang baik. Tempat yang baik pun tak ada lama-lama ke? Boleh. Tapi kalau kita terlampau lama berada di tempat baik itu, level kita itu, maka nanti akan timbul satu kebiasaan yang buatkan kita hilang dah perasaan dalam melakukan sesuatu. Macam kalau lama duduk Mekah, lama duduk Madinah, memang seronok lah. Tapi kalau lama sangat, nanti hilang rasa specialnya berada kat situ. Awal-awal datang memang kejar solat penuh 5 waktu, dapat solat masuk kat dalam.
lama-lama dia makin lambat sikit. Makin lambat. Tak apalah, dapat solat kat dataran pun okey dah. Lagi lama lepas tu, kalau dia miss, nanti lama lagi dia solat dekat dalam mall tu je, dalam clock tower tu je. Lama lagi dari tu, dia kata tak apalah, termiss solat dekat masjid, tak apalah, solat dekat bilik pun okey je. Nanti kan solat yang lain pergilah ke sana. Maka kita nak terus berpindah dan terus nak bergerak daripada keadaan kita yang sekarang kepada keadaan yang lebih baik. Itu falsafah yang Allah berikan dalam ibadah haji. Jangan duduk di tempat yang sama lama. Sebagaimana kita tak nak ataupun tak suka kita berada pada pendapatan yang ditakuk yang sama lama. Kalau kita dah bekerja di satu tempat tu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kita mesti expect gaji kita makin naik, makin naik. Kita tak nak berada di takuk gaji yang lama waktu kita mula-mula masuk dulu. So apa? Kita dah kerja lama. Kan? So ini kita dah jadi orang Islam lama dah. Maka kita nak terus bergerak, berpindah di satu checkpoint ke checkpoint yang seterusnya. Seperti mana yang Allah sebutkan ataupun yang Allah fadukan kepada orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Terus bergerak, jangan berhenti untuk bergerak. Jangan berhenti untuk bergerak. Berhenti bila telah dipaksa untuk berhenti. Bila waktunya tu kematian. Kematian akan menghentikan segala pergerakan. Tapi sebelum datangnya kematian, bergeraklah. Teruslah bergerak dan berpindah daripada tempat kita hari ini. Kita nak tingkatkan kefahaman kita tentang agama, nak tingkatkan ibadah kita, nak tingkatkan kualiti serta kuantitinya. Kita nak terus bergerak sebagaimana para hujaj hari ini akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, hari ini kalau kita lihat di Arafah, dalam berita sebut hari ini berhimpun 2.5 juta orang di satu tempat pada masa yang sama. Maka Arafah, apa yang dituntut? Dituntut kita berdoa, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dituntut untuk bersendirian walaupun di tengah ramai. Kita dituntut untuk bersendirian di tengah ramai. Dan kita adalah salah seorang daripada 2.5 juta orang itu. Tapi yang dituntut daripada kita adalah untuk berseorangan, dikelilingi oleh orang yang ramai, berdoa kepada Allah, memohon keampunan dan apa pun yang kita hajatkan. Tapi yang paling besar adalah memohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah haji mengajarkan kita untuk bersendirian ketika mana kita berada di tengah ramai. Kerana bersendirian itu mengajar kita untuk tetap pada apa yang kita pegang. Kadang perkara yang benar itu dia perlu bersendirian. Perkara yang betul itu perlu berseorangan. Dan kerana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kau taat kepada, kalau kau mengikut kepada majoriti orang yang berada di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Maka kita nak bersendirian ketika berada di tengah ramai. Boleh nak berada di tengah ramai, akan tetapi terus untuk kita jangan lupakan waktu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi, para sahabat, para salafus soleh, mereka ada waktu mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Siang mereka sibuk bekerja, sibuk masa dengan orang ramai. Begitu juga pada waktu awal, waktu malam balik kerja, mereka ada masa dengan keluarga. Akan tetapi dalam 24 jam itu, mereka ada masa yang diperuntukkan hanya mereka dengan Allah Azza wa Jalla sahaja. Itulah pada waktu malam. Waktu kalau bahasa kita sekarang panggil waktu me time lah. Kan? Dan itulah waktu mereka dengan Allah bersendirian. Walaupun mereka sedang berada di tengah-tengah ramai, maka itu yang kita boleh ambil daripada ibadah haji Arafah pada hari ini, yang ramai orang sedang berada di sana. Mengajak kita untuk bersendirian di tengah ramai, berfikir tentang diri kita, ketepikan tentang hal orang lain,
Kalau kita berada di kalangan ramai orang, jutaan orang itu, nak bercakap tentang orang memang tak habis. Dan ramai orang dengan pelbagai kerenah dan juga perangai. Kita boleh tengok dan kita boleh bercakap tentang dia orang. Boleh berjidal dalam diri sendiri. Akan tetapi yang dituntut ialah kita bersendirian. Belajar untuk fokus kepada diri kita. Lihat kepada kekurangan dan keaiban diri kita. Tak perlu lihat kepada orang lain. Walaupun penuh orang berada di sekeliling kita. Fokus pada diri kita ketika itu. Biarkan orang lain nak tidur ke, nak berborak ke, nak duduk santai-santai ke, biarkan mereka. Ia adalah waktu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah sedang turun ketika itu, kan, menyebarkan keampunan kepada hamba-hambanya, dan tidak ada hari yang Allah membebaskan ramai orang daripada neraka kecuali pada hari Arafah. Dan kita bila hari Arafah kita hari ini, esok hari kita hari esok lah, 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Maka hari Arafah untuk kita di Malaysia adalah hari esok. Hari esok kita nak bersendirian di tengah ramai. Fokus pada diri kita, jangan tengok kesalahan orang lain, tengok kepada kesalahan yang ada pada diri kita. Itu yang kita nak bawa selepas daripada ibadah haji. Selepas daripada ibadah haji, kena terus bergerak, kena terus bersendirian. Pandang kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri. Jangan lihat pada orang lain walaupun kita sedang berada di tengah orang ramai. Pada hari Arafah juga, pada hari ini, hari Jumaat, ketika berdirinya orang di Arafah itu, salah seorang yang berdiri di antaranya ialah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang berdiri di Arafah pada hari Jumaat, maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, telah turun wahyu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu ada agama kamu, dan aku sempurnakan bagi kamu nikmat-nikmatku, dan aku redha untuk kamu agama Islam. Maka itu ayat yang antara ayat yang akhir yang turun kepada Nabi SAW. Seorang lelaki Yahudi berkata kepada Umar Al-Khattab, dia kata, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, kalaulah ayat itu turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Hari itu sebagai hari raya. Maka itulah di 9 Zulhijjah. Esok hari raya yang kalau ayat itu diturunkan pada orang Yahudi. Maka Amirul Mukminin Umar Al-Khattab kata, aku tahu di mana dan bila ayat itu diturunkan. Ia turun ketika Nabi sedang berdiri berkhutbah di Arafah pada hari Jumaat. Maka Nabi menyampaikan ayat itu dan menyampaikan hujjatul wada'. Dan di hujungnya Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah aku telah menyampaikan agama ini dengan sempurna? Maka para sahabat bersaksi bahawa baginda telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Lalu baginda berkata, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah bahawa aku telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Setelah daripada hujjatul wada' itu, pulang Nabi ke Madinah dan kesihatan Nabi makin merosot, dan seterusnya Nabi pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ia haji yang pertama dan terakhir yang Nabi SAW lakukan bersama dengan lebih 100,000 orang sahabat. Itulah sahabat mengambil cara menunaikan ibadah haji daripada Nabi, dan dia sampaikan terus kepada kita daripada melalui hadis-hadis yang diriwayatkan. Maka itu sedikit berkaitan dengan ibadah haji yang kita nak mengambil semangatnya. Kita berada di sini dan bakal haji ataupun alumni haji, kita nak terus mengambil semangat haji, menghidupkan, membarakan kenangan dan semangat haji itu dalam diri kita. Pada siapa yang dah pernah pergi lebih mudah kerana dia dah ada pengalaman. Yang belum pergi macam saya hanya bergantung kepada video dan gambar, kan. Siang tadi tengok solat Zuhur dan Asar yang dilakukan secara jamak, kan. Bila melihat perkara itu, betapa ramainya yang datang ke Arafah menunaikan solat Zuhur dan Asar secara jamak. Kenapa mereka buat yang demikian? Kerana Nabi SAW melakukan yang demikian
kemudian lihat mereka bertebaran di bumi Arafah itu putih kan. Saya yang tak pernah pergi tengok macam Masya Allah sangat-sangat kagum dan sangat berharap agar dalam masa yang terdekat akan dikurniakan kesempatan untuk ke sana kan, tapi betapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam, usaha yang baginda lakukan, asalnya tempat itu tiada orang yang ada di situ. Hari ini jutaan orang berpusu-pusu berkumpul atas seruan dulu yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi kalau melihat Nabi berada di Arafah hari ini, melihat betapa ramai umatnya yang datang untuk menunaikan haji sebagai tanda ketaatan dan keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan baginda akan tersejuk melihat itu semua nanti insya-Allah. Allahumma amin. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung bincang kita dalam surah Yasin. Kita nak mula dulu dengan membaca kita nak membaca ayat yang ke-63. Ayat 63, ayat 64, 65, 60 dan juga 66 insya-Allah. Ayat 63 hingga ayat yang ke-66. Saya cuba buka yang mushaf ni, tak dapat buka. Okey, boleh dah. Sebentar. Okey, pada halaman 444. Ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-66. Kita baca dulu. Allah berfirman. Haji Ayah ada nampak tadi Boleh je ya? Ada Ustaz, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. Makanatihim ke? Oh, sorry Ustaz. Ayun. 66 ya. Kenapa nak betul? Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. Walau nasya'u lamasakhnahu ala makanatihim. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Terjemahan ayat 63.
Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam yang kamu selalu diancam memasukinya kalau kamu tidak taatkan perintah Allah. Ayat 64, rasalah kamu bakarannya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang kamu telah lakukan. 65, pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing. Dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Ayat 66, mata hati orang-orang yang menerhaka itu rosak. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata. Sehingga masing-masing mencari-cari. Sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya? Ayat 67. Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubahkan keadaan jasmani mereka menjadi kaku beku di tempat yang mereka berada padanya. Maka dengan itu mereka tidak dapat marah ke hadapan. Maaf, saya tekan. Okey. Baik. Ayat yang ke-63. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Sebutkan inilah dia neraka Jahannam yang kamu selalu diancam memasukinya kalau kamu tidak taatkan perintah Allah. Hadhihi Jahannam, ini Allah sebutkan kepada orang-orang yang ingkar setelah mereka itu dipisahkan daripada orang-orang yang beriman. Maka sekarang disebutkan syaitan telah menghasut kebanyakan daripada mereka kerana mereka tidak menggunakan akal ketika di dunia untuk berfikir tentang agama mereka, tentang apa yang nak mereka lakukan dalam kehidupan. Mereka terlalu cepat mengikut kata hati ataupun kehendak hati. Mereka tidak sempat untuk nak dinilai adakah ia bertepatan dengan Al-Quran dan juga suruhan Nabi SAW. Maka setelah itu Allah nyatakan hadhihi, inilah dia Jahannam, neraka Jahannam yang kamu dulu disaksikan. Allah gunakan perkataan hadhihi. Hadhihi apakah kategorinya? Dia dalam bahasa Arab sikit, apakah kategori hadhihi? Hadhihi apa? Masuk bahasa Arab. Hadhihi apa? Hadhihi isim. Isim makan. Isim apa? Bukan isim makan. Isim, Terjemahannya apa? isim tempat. Terjemahannya Sim tempat. terjemahannya Sim ini. Ini. bagi maskulin. Bagi muannas. Muannas, apa dia, apa isim apa tu? Kita tengah apa kalau ini? Kita tengah Bukan isim tunjuk. makan ke? Bukan. Itu nama Isim khas. tempat. Ini Nama khas. isim isyarah. Lupa Ustaz. Kelakar gitu. Isim isyarah. Kita mengisyaratkan, kan? Tunjuk ini, itu, sana, sini. Kita Kata tunjuk. mengisyaratkan. Itu bukan Kata tunjuk. kira tempat ke isim makan? Dia betul. Cuma kalau nak guna isim makan boleh juga menunjukkan kepada tempat. Biasanya kita namakan dia sebagai isim al-isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk kita Nak sebut dah tapi rasa tak confident pula. tak boleh sebut campur, boleh sebut kata tunjuk terus, boleh. Apa yang mudah. Ke hazihi, perkataan kata tunjuk, isim isyarah dalam bahasa Arabnya sebenarnya kata tunjuk untuk maskulin ke feminin tadi. Dia adalah untuk feminin. Satu yang berbentuk perempuan ataupun wanita. Kat sini dirujuk kepada apa? Dirujuk kepada Jahannam. Jahannam itu adalah feminin. Baik, untuk dekat ke jauh? Hazihi ni. Dekat. Untuk dekat. Satu yang
Dekat. Baik. Maka Allah tunjuk, hazihi jahannam. Ini dia. Neraka jahannam. Neraka jahannam dekat ke jauh lagi dengan kita? Jauh lagi. Kan? Sedangkan kalau kita ulang balik pada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Zalika tu apa? Isim isyarah juga, tunjuk juga. Untuk dekat ke jauh? Jauh. 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 Zalika untuk jauh. Jauh Sedangkan dalam- Al-Quran tu dekat ke jauh dengan kita? Dekat. Dekat, depan mata. Neraka jauh ke dekat dengan kita? Jauh. Itu jauh, tak nampak lagi depan mata kita. Tapi terbalik Allah gunakan. Kenapa untuk neraka jahannam Allah kata hazihi jahannam. Inilah dia neraka jahannam. Kenapa Allah gunakan yang dekat? Sebab Allah bagi keterangan tentang Jahannam. Ini sifat-sifat Jahannam. Allah dia sedang cerita tentang neraka jahannam ni sifat dia baik. senang nak masuk. Senang nak masuk. InsyaAllah senang nak masuk. Betul? Betul? InsyaAllah lagi. Kenapa Allah gunakan? Inilah dia neraka jahannam. Seolah neraka jahannam tu dekat dengan kita. Yalah, kita banyak dipengaruhi oleh syaitan kan. Kita ikut nafsu syaitan. So Allah- senang tadilah. Senang. Allah sebut sebab dia bincang tentang hari kiamat. Hari itu, so dekat dengan neraka. Okey. Situasinya tengah bincang tentang hari kiamat. So keadaannya manusia berada di mahsyar dan dekat dengan neraka jahannam. Baik. Ada lagi lain? Baik. Ikut situasi tadi tentang berada di mahsyar dan neraka dekat di depan. Dan kita sebenarnya pernah lalu sebelum ni. Bila kita dalam bahasa Arab lah, saya masuk ke bahasa Arab kan. Ketika mana kita bincangkan tentang perkataan sa dan juga saufa. Lepas kita bincangkan sa dan juga saufa. Kedua-dua maksudnya akan. Sesuatu yang akan berlaku. Sa dan juga saufa. Macam dalam surah Al-Haqqul Takasur kan. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. So ada saufa tu maksudnya akan. Sa juga maksudnya akan juga. Kan? Contohnya aku sebutkan saya ja'alullah ba'da usri yusra. Sa. Allah akan menjadikan setelah kesenangan itu akan datang setelah kesusahan itu akan datang kesenangan. Allah gunakan sa, kedua-duanya akan. Kita dah tengok beza-bezanya masa. Satu lebih dekat, saufa tu jauh. Dan bila cerita tentang neraka jahannam, Allah gunakan saufa, Allah tak guna sa. Itu yang jauh. Tapi kat sini Allah guna hazihi. Antaranya kenapa? Begitu bertukaran dalam. Macam sum dengan fa lah kan. Betul. Semua dengan fa. Betul, tepat. Baik, sini kalau kita ambil konteks ayat 63 saja, kita ini neraka jahannam yang dulu kamu dijanjikan. Kenapa Allah gunakan dekat? Kerana Allah beritahu, kadang yang membuatkan kita ini lambat nak berubah. Sebab apa? Takut. Kenapa selalunya kebiasaannya? Kenapa kebiasaannya? Orang muda jarang nampak kat surah Majid. Orang muda jarang nampak pergi kelas pengajian agama. Tak ingat mati. Kenapa? Sebab dia rasa masanya tu Lambat lagi. Masih lambat. lambat lagi, jauh lagi. Dia rasa masih jauh lagi. Dia kata tunggulah aku pencen nanti. Nanti barulah aku pergi surau ataupun masjid. Barulah aku nak pergi kelas-kelas mengaji. Kan? So dia rasa masa dia jauh lagi. Sedangkan Allah kata hazihi. Dia depan mata. Dia berada di depan mata sahaja. Tapi kita rasa perjalanan itu masih lagi jauh. Sedangkan kalau ditanya pada setiap daripada kita, 1 minit kejap lagi, ada siapa tak yakin dia akan masih lagi hidup? Semua orang akan kata. Orang muda dan juga orang tua akan kata dia tak yakin 1 minit lagi dia akan hidup. Tapi daripada cara kehidupan dia rasa dia akan hidup 1 minit lagi? Tak. Dia akan rasa dia akan hidup lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Betul tak? Betul tak? Dari sudut perbuatan dia rasa dia akan hidup lagi 30 tahun. Tapi kalau tanya pada mulut dia, yakin tak seminit lagi akan hidup? Semua akan kata tak.
Saya tak tahu seminit lagi saya akan hidup ataupun tidak. Maka kalau kata hari neraka jahanam, dia dekat, dia macam ada depan mata je. Kalau kata tunjuk, kita akan tunjuk ni dia. Berada depan mata yang kita akan kejap lagi akan menghadapinya. Dah sampai dah. Tak perlu, dia bukannya kena tunggu next station. Dia adalah sekarang ini station yang kita sedang nak tiba ni. Maka Allah gunakan hari peringatkan agar jangan tersesat. Jangan tunggu lama sangat untuk memfungsikan akal tu. Untuk nak berfikir kembali tentang tujuan kehidupan dan bagaimana cara nak beragama dengan benar. Jangan tunggu lama-lama. Kerana Jahannam itu adalah hadhihi. Dia depan mata sahaja, dia dekat dan kejap lagi saja nak sampai. Kalau guna hati, nak menunjukkan kepada betapa dekatnya neraka Jahannam itu akan tiba pada kita. Sebab itu Nabi SAW sebutkan antara baginda dan juga hari kiamat. Macam mana Nabi sebutkan jarak Nabi dengan hari kiamat? Apa isyarat yang Nabi buat? Macam ni kan? Jengkal. Macam ni. Nabi kata kahatain. Macam ni Nabi buat. Dia kata aku dan hari kiamat macam ni. Punya Nabi nak tunjuk rapat Nabi dengan hari kiamat itu. Maka betapa dekatnya hari akhirat neraka Jahannam itu. Akan tapi manusia tak sedar. Tapi Allah gunakan perkataan hazihi nak ingatkan balik. Ia adalah satu yang sangat hampir yang akan kita hadapi, mungkin saat-saat lagi je yang kita pun tak tahu. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan, tu'adun yang telah dijanjikan kepada kamu. Baik, kalau kita flashback sikit dalam surah Yasin ini ayat yang keberapa kita tengah bincang ni? 63. 63. Kita flashback sikit pergi satu halaman sebelum tu. Ayat yang ke-48. Apa kata orang-orang yang ingkar? Mereka cakap apa? Mereka cakap wa yaqulu wa yaqulun. Bila mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Mereka berkata bila akan tibanya, datangnya janji itu, kalau betul kamu orang yang benar. Perkataan yang digunakan oleh mereka adalah apa? Al-wa'du, kan? Maka Allah balas balik perkataan mereka yang Allah kata inilah yang kuntum tu'adun, yang dulu kamu dijanjikan itu, yang kamu tanya mana bila nak sampai itu, bila nak datang. Maka inilah dia hari dan waktu yang akan tiba, dan dia adalah waktu yang sangat dekat. Yang kadang-kadang untuk orang-orang yang belum sampai pada waktunya, dia rasakan keadaan itu masih lagi jauh. Tapi bila nyawa telah sampai ke kerongkong, maka ketika itu dia rasakan betapa sekejapnya dia baru berada di atas muka bumi. Dan yang paling mencabar adalah untuk siapa? Untuk orang-orang muda. Sangat-sangat mencabar. Sebab itu kalau kata mak ayah yang ada anak yang remaja, yang muda, kan, saya yakin mesti ada pengalaman. Nak nasihat anak-anak yang dah meningkat dewasa ni lebih susah kan. Lagi kalau mereka dah ada kerjaya sendiri, dah berkeluarga, dah tinggal berasingan, kan, dia lebih mencabar nak menasihati itu. Dan itu adalah perkara yang biasa, kan. Maka kita bukanlah nak kata macam mana janganlah rasa macam anak kita tu mungkin rasa teruk sangat kan, tapi jangan pula berbangga pula, jangan rasa lega pula, taklah. Terus ajak dan terus doakan kita semua yang muda-muda ini, kan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebutkan tidak akan bergerak dua kaki anak Adam pada hari kiamat kecuali setelah ditanya dengan 4 perkara. Dalam riwayat yang lain 5 perkara. Salah satunya ialah akan ditanya tentang masa muda, ke mana dia habiskan. Allah tak tanya masa dia kanak-kanak, Allah tak tanya masa dia tua. Allah tanya masa muda. Kenapa? Masa kanak-kanak belum lagi balik, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Masa yang tua sudah berumur, itu biasa.
biasa kalau banyak beribadah, banyak pergi ke surau ataupun masjid, banyak mendengar kuliah, banyak buat persiapan, itu biasa. Yang pelik kalau dah berumur tak buat persiapan, tu luar biasa lah. Sebab itu Allah tak tanya tentang umur yang dah berusia, sebab Allah tahu itu biasa, lebih rasa nak buat persiapan itu. Akan tapi Allah akan tanya masa umur muda, sebab masa ini yang paling mencabar. Dan kita telah lalui masa-masa ini masa yang sebahagian daripada kita, saya tengah lalu, sebahagian daripada anak-anak kita tengah lalu, sebahagian daripada anak ataupun cucu kita bakal lalu. Maka jika kita dah terlepas waktu keemasan itu, jangan kita biarkan mereka juga terlepas waktu itu. Mungkin jika kita dah tersilap, terlupa ataupun dah terlepas untuk memberi peringatan waktu mereka masih kecil, maka sekarang waktu mereka dah ada kehidupan sendiri, nak buat apa? Kan banyak cakap pula, anak-anak marah kan, maknya asyik bebel je kan. So kita nak buat apa? Jadilah seperti Nabi Ibrahim AS, yang baginda tak lekang untuk berdoa untuk anak dan juga keturunan dia. Dia tak pernah lekang untuk doakan, sentiasa dia doakan agar anak dia dan zuriat dia akan menjadi orang yang mendirikan solat. Dia mendoakan agar anak dia, zuriat dia menjadi orang-orang yang memakmurkan Mekah. Maka dia terus berdoa untuk anak dan zuriat. So kita doakan pada anak-anak kita berterusan, jangan tinggalkan mereka dalam doa kita, kerana doa kita adalah salah satu daripada 7 wonders of the world. Ke 7 ke dah 11 wonders tu. Kan? Doa kita ibu bapa salah satu keajaiban untuk anak-anak. So doakan mereka agar kita dah buat bahagian kita, kan, kita dah beri nasihat semampu kita doakan mereka. Dan kita mohon ampun kepada Allah atas kesilapan yang mungkin kita lakukan dulu. Jika kita dah terlepas, jangan biarkan mereka untuk terlepas juga. Kalau tak tempat buat kat anak, buatlah dekat cucu. Supaya ada daripada kalangan zuriat keturunan kita yang memberi perhatian kepada masa muda. Ini yang Allah akan tanya detail. Buat apa masa muda gitu. Masa muda itu perlu menyatakan dia bermula daripada waktu balik hinggalah usia kepada 40 tahun. So itu memang waktu orang kerja keras, waktu yang orang nak cuba semua benda. Jahannam yang dekat sahaja yang kita akan menghadapi. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Rasalah kamu bakarannya pada hari ini. Islauha, Allah suruh islauha ini. Dia ada dua. Dia sama ada satu situasi, malaikat akan tarik dan campak dia. Dan kita ada dengar dalam hadis dan juga dalam Al-Quran pun ada. Allah tarik satu kumpulan, Allah perintahkan kepada malaikat agar malaikat tarik mereka dan campak dalam neraka. Dalam surah Al-Mulk ada tak? Ada tak? Surah Ar-Rahman ke dia tarik ubun-ubun tu? Ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ada surah yang ke 67 ayat yang ke-22. Maka adakah orang yang berjalan tersungkur di atas mukanya, dia terlangkuk, berjalan dengan muka terlangkuk atas tanah, ada lebih mendapat hidayah daripada orang yang berjalan tegak melalui jalan yang lurus. Itu nak beri gambaran nanti di atas tetiang sirat, ada orang yang berjalan lurus di atasnya, ada orang yang berjalan goyang-goyang tersadung, akhirnya tersungkur muka dia jatuh ke tanah, lalu dia
diseret, diseret masuk ke dalam neraka. Begitu juga dalam hadis yang kita pernah sebutkan sebelum ini, tentang 3 kumpulan yang mula-mula masuk neraka: orang yang mati syahid, orang yang mahir dengan Quran, dia qari, dan juga dia orang yang mengajar Quran, serta orang yang berinfak hartanya. Tiga-tiga ini Allah perintahkan nanti kepada malaikat untuk apa? Tarik mereka dengan mukanya tertiarap atas tanah. Muka dia tertiarap, bukan terbalik macam tu. Kenapa Allah isyaratkan muka tu kena tertiarap atas tanah? Kalau tak kisahlah, kalau kena tarik dengan malaikat tu, muka tertiarap atas tanah ke, muka apa terlentang ke, muka menghadap atas, sama juga akan tetap menuju ke neraka juga kan. Tapi kenapa Allah dak mention muka tertiarap? Sama macam tadi dalam surah Al-Mulk. Juga Allah kata mukibban ala wajhi, mukanya tertiarap ke tanah. Kenapa? Mau sebut tentang muka. Inilah yang kita duk baca dalam solat. Apa yang kita baca? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Okay, sebelum tu kita baca apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Ya Allah, adapkan wajahku kepada Engkau pencipta langit dan juga bumi. Wajah dia menggambarkan kepada kepatuhan, ketaatan. Tentang orang-orang yang ingkar sebelum ini, apa Allah sebut tentang mereka? Allah sebut tentang pada ayat ke-46. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka dari keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripada. Perkataan mu'ridin adalah berpaling secara zahir, muka yang berpaling. Dalam Quran kita ada 2 perkataan berpaling minimum. Pertama perkataannya tawallau. Yang kedua mu'ridun. Allah sebut taubah wa tawallau wa hum mu'ridun. Mereka itu berpaling dalam keadaan mereka berpaling. Apa beza dia? Bezanya tawallau ialah hati itu yang berpaling, dia tak nak. Muka dia mungkin menghadap tapi hati yang ditunjukkan. Muka dia berpaling. Kita tengah cakap dengan dia, dia pergi paling pandang tempat lain. Itu mu'ridun, berpaling. Okay, sebab itu orang yang berpaling mereka ini akan ditarik oleh malaikat masuk ke dalam neraka, dan dalam keadaan muka mereka itu terlangkup di atas tanah, nak menunjukkan kepada apa? Hinanya diri mereka, hilang maruah. Kita dalam peribahasa kita, kalau anak-anak tu buat perkara yang memalukan, apa peribahasanya? Jangan menconteng arang. Di mana? Di muka. Jangan conteng arang di muka aku, mak dia kata. Kenapa muka? Kan orang tengok kan tak cantik juga. Tapi kenapa jangan conteng kat muka? Kerana ini menunjukkan maruah. Maka wajah menunjukkan ketaatan, kepatuhan. Dan bila diseret di atas muka nanti, dengan muka terlangkup atas tanah, itu menunjukkan betapa hinanya maruah seseorang itu nanti di hadapan Allah SWT. Masuk neraka dah hina dah. Cara nak masuk neraka tu pun Allah dah hinakan dah. Maka betapa kehinaan atas kehinaan yang tertimpa kepada penghuni neraka. Cara nak masuk neraka tu pun dah terhina dah. Muka terlangkup di atas tanah, hilang maruah dia. Apatah lagi nak dicampakkan lagi ke dalam neraka. Maka Allah kata islauha, yang pertama malaikat yang akan seret dia dan umpan ke dalam neraka. Yang kedua islauha membawa maksud dia sendiri yang pergi terjun masuk ke dalam neraka. Boleh bayangkan tak apa perasaan kalau siapa yang pernah buat bungee jumping ke,
ataupun pernah berdiri di cerun bukit, ataupun pernah berdiri di tebing tempat yang tinggi. Apa perasaan kita? Bila diri tempat yang tinggi kan, kita duk bayangkan macam mana kalau aku jatuh ni. Kan kejut perut rasa kan. Bayangkan duduk tempat yang tinggi, membayangkan kalau jatuh. Apatah lagi kalau kita bayangkan kat bawah tu adalah neraka. Kita kena berdiri di tebing itu dan kita tak ada tempat yang lain yang kita boleh tuju kecuali ke situ. Nak patah balik belakang, ada malaikat tunggu. Malaikat besar-besar, nak lari memang tak boleh. Nak ke depan, itulah dia neraka yang ada di hadapan kita. Maka tak ada tempat lain yang boleh kita melangkah kecuali kita terjun masuk ke dalam itu. Dan begitu Allah nak bergambarkan betapa apa yang kita pilih di dunia, itulah nanti akan kita hadap di akhirat. Jika kita pilih yang baik, taat kepada Allah, maka itulah yang akan kita akan dapat, kita akan terjun ke dalam syurga. Tapi jika sebaliknya, maka itulah yang kita akan hadapi, kita akan terjun masuk ke dalam neraka. Kita sendiri yang pergi terjun, tak ada orang tolak, tak ada malaikat syirik. Menunjukkan kepada ia adalah atas pilihan kita sendiri. Ya ke? Tak ada siapa yang nak terjun ke dalam neraka, Ustaz? Tak ada siapa. Maka Allah kata sebab itu Allah sebutkan lepas pada itu islauhal yauma. Allah letakkan selepas itu bima kuntum takfurun. Kenapa Allah sebutkan bima kuntum takfurun? Ini sebab dia. Allah bukan suka-suka nak campak kita dalam neraka. Allah nak ingatkan balik. Engkau duk terjun dalam neraka ni. Memanglah kalau bagi pilihan kat dunia engkau tak nak buat. Tapi kenapa sekarang ni engkau kena terjun dalam neraka? Sebab pilihan yang kau dah buat dulu di di dunia. Engkau pilih untuk engkau, maka sekarang inilah tempat dia. Inilah tempat dia. Dulu dekat dunia boleh lari daripada suruhan Allah. Ni di akhirat tak boleh lari dah daripada suruhan Allah Azza wa Jalla. Dulu bolehlah engkau, sekarang dah tak boleh dah engkau. Allah letakkan bima kuntum takfurun. Allah beri sebab kenapa dia tu layak masuk ke dalam neraka. Kerana kadang mungkin ada orang rasa insya-Allah ni kan orang timbul keraguan. Kau tengok Tuhan kau tu zalim. Ada dia campak kau dalam neraka. Ada dia suruh kau pergi masuk dalam neraka. Kan? Padahal engkau boleh je. Dia boleh je masukkan kau dalam syurga. Maka Allah kata ini adalah sebab pilihan dia orang sendiri. Dia orang sendiri yang pilih untuk nak masuk dalam neraka tu dengan engkar kepada arahan aku ketika di dunia. Maka siapa yang dapat masuki neraka itu adalah atas apa? Atas pilihan itu. Siapa yang dapat masuk syurga itu juga adalah atas usaha yang dia telah lakukan ketika di dunia. Dan orang yang dapat masuk neraka ni sebenarnya dia memang nak masuk neraka ke ataupun dia sebenarnya tak nak masuk neraka? Senang tak nak masuk neraka ni? Senang tak nak masuk neraka? Senang ke susah saja? Senang. Senang Tak je payah nak masuk usaha. neraka. Tak payah usaha pun. Tak payah usaha. Masuk neraka kan nak dapatkan keputusan bahawa engkau adalah ahli neraka. Sebenarnya susah. Sebab apa? Allah sebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran Allah yarah. guna fikir duduk kira. Orang yang masuk ke dalam syurga tu adakah kerana dia tak pernah buat dosa langsung? Ya. Pernah buat. Tapi kenapa dia boleh masuk syurga? Sebab timbangan amal baiknya tu lebih berat. Kan? Tapi dia ada buat tak amal yang jahat? Ada. Cuma ringan lah. So dapatlah dia masuk syurga. Orang yang masuk neraka tu, adakah kerana dia tak ada buat amal baik? Ada. Cuma amal jahatnya itu Lebih. berat. Terlebih. Dan nak ditulis amal jahatnya tu senang ke susah? Susah nak ditulis amal jahatnya. Kalau nak ditulis amal baik, senang ke susah? Senang. Kita baru berniat, Allah malaikat dah tulis. Kan? Tapi kalau yang jahat, Tak boleh kita lagi. niat tulis tak? Tak tulis.
sampai kita dah buat barulah ditulis. Ditulis pula berapa? Satu je ditulis. Satu je, bukan banyak. Dia tulis hanya satu sahaja. Okey. Bukan dia sentiasa bertaubat. Yang mana aja Zainul? Yang buat amal baik tu? Okay. Orang yang masuk Maka, syurga Ustaz. ya, Dia buat jahat tapi dia selalu bertaubat. betul. Dia buat jahat, dia selalu bertaubat. Itu atas yang sempat kita taubat, dan yang mana yang taubat kita itu telah diterima oleh Allah. Dan untuk yang masuk neraka, dia mesti ada salahnya juga, yang sebenarnya di akhirat nanti satu dosa yang kita buat Allah akan balas, betul tak? Satu kebaikan yang kita buat, satu pahala yang kita buat, Allah akan balas, kan? Setimpal. Maka sebenarnya setiap orang, kalau katalah kita di kat mahsyar tu, kita kena pergi settle dosa dulu, sebab ada neraka dulu kan. Lepas tu barulah syurga. Maka orang yang pada mizan dia ada amal dosa, sepatutnya dia kena pergi settlekan dulu, kena pergi bersihkan dulu, lepas tu baru masuk syurga. Kan? Itu sepatutnya. Dia kena bersihkan dulu, baru masuk syurga. Tapi orang yang amal baiknya itu berat, amal jahatnya masih ada. Cuma Allah tak suruh dia pergi bersihkan dulu masuk dalam neraka. Allah terus dia bagi dia masuk dalam syurga. Dan dia masuk, itulah kerana apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Di dunia dia ada bertaubat, dia menyesal, dia buat kebaikan, kemudian Allah hapuskan kesalahan dia, tapi tetap ada baki-baki salahnya yang tertinggal, itu Allah tolak tepi. Allah bagi apa? Allah ringan-ringankan dia punya mizan itu hingga dapat dia masuk syurga. Kalau Allah tengok satu-satu, memang Sabannya selamat siro, kita. Ustaz. Hisaban yasira, betul. Kalau Allah tengok satu-satu, selamat kita. Walaupun banyak kita bertaubat itu, tapi memang selamat. Mesti ada kesalahan kita yang tak sempat kita nak cover dengan kebaikan ataupun taubat kita. Maka penghuni syurga, dia tak boleh suka sangat masuk syurga. Dia kena sedar itu adalah kerana rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan untuk penghuni neraka, sebenarnya Allah bukan nak masukkan mereka dalam neraka. Betapa besar peluang Allah bagi mereka masuk syurga sebenarnya. Dengan yang pertama tadi, satu kesalahan, bila dah buat, baru ditulis dengan satu saja. Yang kedua, orang-orang yang menjadi penghuni neraka ini, yang masuk neraka dulu ni, ketika di dunia, dia lalu tak bulan Ramadan? Lalu. Dia lalu tak awal bulan Zulhijjah ini? 9 Zulhijjah dia lalu tak? Lalu. Dia lalu tak pada hari-hari yang Allah lipat gandakan amal yang banyak? Lalu. Dia lalu tak pada waktu solat Qobliyah subuh? Lalu. Itu semua waktu-waktu apa? Waktu-waktu yang Allah berikan ganjaran yang banyak untuk amalan yang sedikit. Dan Allah sebutkan innal hasanata yuzhibna sayyi'at, kebaikan akan, Allah sebutkan innal hasanata, satu hasanah, yuzhibna as-sayyi'at, banyak kesalahan-kesalahan. Satu hasanah menghapuskan banyak kesalahan. Maka kalau dia berpuasa Ramadan, ataupun dia buat satu amalan pada malam Al-Qadar, ataupun dia berpuasa pada 9 Zulhijjah, maka besar tak ganjaran yang dia dapat? Besarlah. Sepatutnya terhapus banyak tak dosa dia? Banyak terhapus dosa dia. Dan amal dia banyak bertambah. Akan tetapi itulah pilihan dia sendiri yang tak nak memilih untuk beramal, merebut peluang-peluang pahala yang banyak yang Allah berikan dengan melakukan ibadah yang kecil. Maka sebab itu Allah kata layak sangat mereka ini masuk ke dalam neraka, bukan sebab aku yang suka-suka nak masukkan dia orang dalam neraka tu, tapi mereka yang tak mengambil peluang yang ada dengan mereka memilih untuk apa? Takfurun. Bima kuntum takfurun. Ini Allah gabungkan perkataan kuntum fi'il madhi dan juga takfurun
itu adalah fi'il mudhari'. Gabungannya menunjukkan lagi apa? Gabungan madhi dan mudhari' menunjukkan lagi gabungan, menunjukkan lagi bahawa ia adalah suatu perbuatan yang digemari untuk dilakukan. Yang satu perbuatan yang digemari. Dalam bahasa Arab, kalau kita nak kata orang tu dulu suka, kita guna perkataannya kana. Dulu dia suka. Ni fi'il madhi. Kalau kita nak kata orang tu dia suka, kita guna perkataannya yuhibbu, fi'il mudhari'. Kalau kita nak kata orang tu itulah favorite dia, all time favorite, dulu kini selamanya. Macam mana nak sebut? Kita sebut kana yuhibbu. Dia suka daripada dulu, sekarang dan sampai bila-bila. Perkataannya gabungkan antara madhi dan juga mudhari'. Kana gabungkan dengan mudhari'. Di sini Allah gabungkan kuntum. Kuntum ni asalnya adalah daripada kana. Kuntum takfurun menggambarkan bahawa inilah all time favorite mereka. Dulu, kini dan selamanya mereka suka untuk engkar kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka suka kufur. Kufur apa? Kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Iaitu kita sebut sebagai apa? Kufur nikmat. Kan? Ada tak namanya kufur nikmat? Adalah. Dan kufur kepada nikmat ini antara cabaran besar manusia. Cukup dengan apa yang dia ada. Dia memandang apa yang dia tak ada. Maka sebab itu manusia mudah untuk digelincirkan oleh syaitan kerana dia sentiasa selalu memandang apa yang dia kurang. Dia tak memandang apa yang dia masih ada ataupun apa yang dia lebih daripada orang lain. Dia memandang apa yang dia kurang daripada orang lain ataupun dia masih belum ada. Maka keingkaran Macam kepada ni, Allah yang berlaku. sorry Ustaz, line Ustaz macam kadang tak clear lah, macam ada gangguan. Betul ke yang lain macam mana? Mungkin juga saya rasa sebab Hilang-hilang sekejap. betul. Suara Ustaz hilang-hilang. Sekejap kuat, sekejap Betul. hilang. Sebab saya punya kat sini pun tadi dia tulis connection unstable. Oh, Okey, baik. Saya mohon maaf. apalah lain. Baik, bima kuntum takfurun adalah perbuatan kufur yang sering dilakukan oleh manusia. Kan? Kerana dalam konteks ayat ini pun Allah sedang bercakap kepada Bani Adam yang antara cabaran mereka adalah syaitan ini nak buatkan mereka itu engkar kepada Allah, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, Allah banyak kali ulang dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kerana Allah menuntut kita untuk syukur. Bila adanya syukur akan adanya sabar. Bila kita bersyukur dengan apa yang ada, kita akan okey dengan apa yang kita tak ada, kurang ataupun masih belum dapat. Maka keingkaran banyak berlaku sebab apa? Sebab takfurun. Penghuni neraka, mereka itu banyak dimasukkan ke neraka Jahannam. Sebab apa? Sebab takfurun, kerana engkar kepada perintah Allah, kerana tidak bersyukur dengan apa yang mereka ada. Dan contoh yang paling besar Allah bawakan tentang Bani Israel yang tak bersyukur dengan apa yang mereka ada. Sedangkan nikmat yang Allah dah berikan kepada mereka sangat banyak. Tetapi mereka sentiasa memilih apa yang mereka tak ada, kan? Dah ada, dah sembah Allah, Allah dah selamatkan mereka, dah tunjuk mukjizat belah lautan. Tapi akhirnya bila nampak anak patung Samiri, dia nak apa? Dia pun nak juga macam tu. Kenapa? Kerana dia pandang apa yang dia tak ada. So, dia rasakan apa yang dia tak ada itulah benda yang besar. Hingga dia duk fikir hari-hari dia nak yang itu. Macam orang Yahudi dulu, dia pandang mereka, kami nak patung yang boleh kami nak sembah. Nak patung anak lembu juga untuk kami sembah. Hingga hari-hari mereka selepas itu tak boleh hilang dah fikir pasal benda tu.
asyik nak je benda tu. Akhirnya mereka pun minta dan mereka sembahlah patung anak lembu sebab dah tak boleh lupa, dah tak boleh fikir benda lain dah, duk fokus kepada apa yang tak ada tu. Akhirnya hilang benda-benda yang lain. Kemudian Allah sambung pada ayatnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata pada hari ini kami meteraikan mulut mereka. Al-yauma, kalau ulang lagi perkataan al-yauma ni dah beberapa kali ulang dah dalam halaman ini. Dia sesuatu yang kita ketahui. Al-yauma, hari ini, Allah ingatkan nanti akan tiba satu hari. Hari ini yang paling kena ingat. Hari ini yang paling kena ingat. Hari apa? Nakhtimu ala afwahihim. Pada hari yang kami akan nakhtimu, kunci mati. Sil, habis. Mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi atas apa yang dulu yaksibun mereka usahakan. Ustaz, Baik. itu yang dia gunakan al tu ya, lam tu. Sebab pada al-yauma macam dah huruf taukid pula kan. Al-yauma menunjukkan satu, dia alif lam Macam ini penegas banyak kali isim kan. apa? Kalau tidak Sorry. yaum je kan, yaum Banyak kali je disebut. kan. Betul. Sebelum tu isim al-yauma. Sebelum tu kita jumpa lagi al-yauma atas tadi. Al-yauma alif lam namanya isim ma'rifah, sesuatu yang kita telah ketahui. Oh. So Allah kata al-yaum, ni hari ni. Hari ni. Kan al-yaum, hari ini adalah satu hari yang kita semua sudah ketahui, dan Allah nak highlightkan tentang hari ini. Satu hari je, jangan duk fikir pasal hari lain. Kita kat dunia Kenapa tak pakai hari itu atau ya Ustaz? mana tak? Kalau ada boleh tak terjemahkan je dengan hari itu. Ataupun, tapi selalunya al-yaum itu, alif lam itu kita boleh terjemahkan dengan hari ini. Kalau kita ini itu tu kita bahas lebih kurang lah. Cuma kalau Arab kalau digunakan alif lam, selalunya contoh khusus perkataan al-yaum, dia mengkhususkan Kalau hari sekarang. Inggeris dia kata the day. Very specific day. The day. Bukan itu Betul. atau ini. The day. Betul. The day. English. Sebab itu Arab kalau kita tanya kan, bila hari apa ni? Dia akan cakap al-yaum. Al-yaum tu tahu dah hari ni bukan hari lain. Al-yaum itu maksudnya hari ni sekarang ni. Yang dimasukkan satu hari yang telah dimaklumi. Satu hari yang telah dimaklumi. Satu hari yang telah dimaklumi. Dalam Quran kalau cerita al-yaum, itu semua satu hari yang kita semua dah tahu dah. Allah tak patut terangkan dah hari apa. Sepatutnya dah tahu dah. Kalau tak tahu tu maksudnya adalah sesuatu yang tak kena pada orang tu. Kalau dia tak tahu benda yang tengah viral, boleh pula dia tak tahu. Tak patutlah kan, dia kena tahu dah. Macam sekarang kalau sebut je tentang satu isu orang sebut PRN contohnya kan. Memang isu yang tengah orang bincang. So, tak ada siapa yang, kalau ada orang dia tak tahu PRN dah dekat, maknanya dia tak tahulah isu-isu semasa. Tapi kalau dia tak ambil tahu pun tak apalah, sebab bukan berkaitan agama pun. Tapi ni cerita tentang agama lah. Nak bagi contoh je. Baik, hari yang tutup mulut dan kita tahu kenapa mulut itu ditutup. Allah sebutkan tangan yang bercakap, kaki yang menjadi saksi. Kenapa Allah sebutkan begitu? Tangan yang buat, kaki yang membawa dia. Tangan yang buat, kaki yang membawa. Sebab itu kaki dia menjadi saksi atas apa yang telah dibuat oleh tangan. Tangan beritahu aku buat ni. Kaki kata ya betul. Aku ada ketika itu menyaksikan. Kerana banyak perbuatan kita dilakukan oleh tangan, tetapi kita sampai ke tempat itu ia dibawa oleh kaki. Kaki menjadi saksi kan, kenapa tangan diri berkeinginan untuk buat, maka dia buat menggunakan tangan, maka kaki adalah yang digunakan untuk menyampaikan kepada tujuan. Sebab itu kaki menjadi saksi
Dia angguk je. Dia betul apa yang tangan cakap itu. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kanu mereka yaksibuna, mereka usahakan. Yaksibun asal ruanya adalah kaf, sin dan juga ba. Ia adalah al-kasbu ataupun kasbun. Kalau kita lihat dalam kamus, ia adalah kalau orang keluar pergi kerja, kan cari duit, kais pagi makan petang, kais petang makan malam, maka itu namanya al-kasbu, mencari penghasilan. Mencari penghasilan. Maka yaksibun, Allah tak gunakan perkataannya ya'malun ataupun yaf'alun. Di sini Allah gunakan yaksibun. Kenapa? Kerana pencarian, mencari penghasilan itu adalah apa? Itu berlaku dengan usaha yang dikeluarkan oleh kita. So satu yang kita buat tu yaksibun, dia menggambarkan adanya usaha di situ, adanya keringat yang dikeluarkan. Itu Allah pilih perkataan yaksibun sesuai dengan apa yang manusia itu lakukan di dunia, dan cerita ini khusus dan lebih konteksnya kepada keingkaran yang manusia itu buat, iaitu dosa dan juga kesalahan yang dilakukan. Seorang itu bila dia nak buat dosa, bila dia nak buat salah, dia berusaha tak untuk buat tu sebenarnya? Dia berusaha lah, kan? Dia plan bila nak buat, macam mana nak buat, macam mana nak sorok, macam mana tak nak bagi orang tahu, kan? Dan dia keluar pada hari tersebut sembunyi-sembunyi untuk nak bagi buat dosa ataupun kesalahan itu. Maka dia adalah satu usaha daripada dia. Kalau kat telefon, dia berusaha untuk cari tempat tersembunyi yang orang tak nampak dia. Pada waktu yang sunyi, orang semua dah tidur, dan dia berusaha lah on telefon dia, buatlah dosa ataupun kesalahan. Maka dia adalah satu usaha yang dikeluarkan oleh seseorang. Dia bukannya atas paksaan, ia juga bukannya atas dia, saya tak buat apa-apa, saya duduk je diam-diam, orang tu yang sumbat kat mulut saya arak, saya tak buat apa-apa pun. Bukan. Dia adalah al-kasbu, satu yang orang tu dia bergerak, berusaha untuk nak lakukan. Maka atas apa yang orang itu lakukan, atas itulah yang dia akan diberi balasan. Kita takkan diberi balasan atas usaha yang dilakukan oleh orang lain, kecuali kita ada kena mengena lah. Kan kita duduk kat masjid, orang tu solat sunat, orang tu baca Quran, orang tu sebelum datang tadi dia masuk duit dalam tabung. Kita tak dapat apa-apa pun daripada apa yang dia buat, sebab apa yang dia usaha dia dapatlah. Apa yang kita usaha kita dapat. Kecuali kalau kita ada kena mengena dengan ibadah dia, kita ajar dia baca Quran ke, kita nasihatkan dia, kita bagi tahu dia, kalau masuk masjid rugi kalau tak solat tahiyatul masjid, kan? Nabi galakkan waktu solat khutbah Jumaat pun, Nabi suruh bangun dulu solat tahiyatul masjid. Dia pun lepas tu setiap kali masuk dia solat, kita dapatlah. Tapi lain daripada itu, dia apa yang dia usahakan, kita apa yang kita usahakan. Maka kalau kita sendiri yang usaha untuk buat, sendiri nantilah yang jawab. Ini menunjukkan kita ada tanggungjawab nanti yang akan kita ikut. Sebab kita yang pilih untuk nak melakukan sesuatu. Hari ini, ia adalah atas pilihan kita. Apa yang kita dah buat dari siang tadi sampai sekarang ini, ia adalah atas pilihan kita. Yaksibun, apa yang kita usahakan. Dan setiap yang kita usahakan, kita akan dipertanggungjawabkan. Ada orang yang berusaha untuk menanam pokok buah-buahan, maka dia akan mendapatlah hasil daripada itu. Ada orang yang dibiarkan saja tanahnya ditumbuhi lalang, maka yang akan dia nanti tuai adalah lalang-lalang. Maka apa yang kita ada hari ini hingga saat ini usaha yang telah kita keluarkan, dan ini nanti kita akan dibalas. Nanti tangan akan cakap tentang itu, kaki akan menjadi saksi tentang apa yang telah kita lakukan hingga hari ini. Kemudian ayat yang ke-66, Allah sebutkan, walau nasya, dan kalaulah kami kehendaki,
kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata. Sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya. Sebut kan, kalau kami kehendaki, la tamasna, kami akan ambil semua mata dia. Bukan kami tutup je. Kami ambil semua sekali. Nak repair pun memang dah tak ada apa benda dah. Lompong, kosong, tak ada apa lah. Nak repair pun dah tak boleh. Nak buat apa cataract punya operation pun dah tak boleh lah. Sebab dah tak ada. Maka apa kata dia? Fastabaqus sirat. Maka mereka akan nak menuju kepada jalan. Nak mencari jalan. Nak tergesa-gesa menuju kepada as-sirat. Fa'anna yubsirun, tapi di manakah penglihatan itu sudah tidak ada lagi. Perkataan fastabaku ia menunjukkan berlumba-lumba. As-sirat, inilah dia jalan yang kita nak tempuh, yang kita minta daripada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk berada di atas jalan ini, kita memerlukan al-a'yun, mata, untuk berjalan dengannya. Sebab itu kalau la yubsirun dah tak nampak lagi, macam mana nak berjalan di atas as-sirat. Walaupun as-sirat maksudnya apa? Jalan, gitu kan, cuma jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus lah. Tapi as-sirat itu maksudnya jalan yang bagaimana? Jalan yang luas. Jalan yang 3-4 lane, itu as-sirat. Maka berada di atas jalan yang luas, kita nak fastabaku, nak berlumba-lumba di atasnya. Tapi mata tak nampak. Ada kemungkinan tak akan aksiden? Kemungkinannya sangat besar. Walaupun jalan tu luas, kalau cerita jalan kampung, orang kata mungkinlah aksiden. Tapi kalau highway 3-4 lane, kan? Tapi kalau dah berlumba tu, tapi masalahnya apa? Masalahnya mata tak nampak. Ada je orang bawa laju atas highway elok je sampai ke kampung. Kan? Tapi jalan kalau dengan apa? La tamasna ala ayunihim. Hilang semua penglihatan tu, tak ada dah. Maka jalan seluas mana pun pasti akan aksiden. Kenapa? Mata tu dah tak nampak. Maka itu gambaran yang Allah nak berikan tentang mata. Dan kalau kita lihat pada dua ayat ini, ayat ke-66 Allah sebut tentang apa? Mulut, tangan, kaki. Ayat 66 Allah sebut tentang mata. So kita ada mulut, tangan, kaki, mata. Mulut, tangan, kaki, mata. Ini anggota yang Allah sebutkan pada dua ayat ini. Kenapa Allah sebutkan kepada 4 anggota ini? Nanti insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya dapat kongsikan pada malam ini, moga ada manfaat dapat diambil. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha.